Okay. So kalau Alright tuan. Pada hari ni kita bersama dengan 60 orang untuk sesi interview dengan tuan ni. Tuan ni adalah salah seorang ejen yang telah berjaya apa ni kita panggil buat 20 pendaftaran, 10 BIS dengan 10 MNP dalam masa kurang 60 hari. Berapa hari ya tuan? Tuan buat? hampir 2 bulan jugalah. Dalam Ah. 50 hari lebih. Macam tu. Oh, 50 hari lebih kurang. dahsyat. Lebih Tak kurang dalam silap lah. sebulan macam tu. Okey, suara Tuan Ahwazi dengar tak guys? Dengar tak suara dia? Saya nak tahu dulu. Suara dia dengar? Tak dengar sangat? Suara tuan kena kuat. Okey, pastikan suara tuan kuat. Itu yang paling penting. Okey, test suara sekali lagi tuan. Suruh nyanyi ke ngaji? Tak ada lah. Dengar tak? Dia baru dengar. Dengar. Okey. Okey, dengar semua Okey, dengar. Kalau dengar, cuba komen satu. Okey, suara tuan dengar. Okey tuan. First kali. Short and sweet. Pengenalan sikit. Okey. Diri tuan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum lah semua rakan-rakan. Rakan-rakan Tuan Wow. Kebanyakannya dealer baru kat sini kan. Dealer lama pun ramai juga ni nampak nama. Okey. Saya perkenalkan diri dululah. Nama saya Ahwazi Mustafa. So, boleh panggil Wazi lah. Okey, selalunya orang panggil Wazi. Berasal dari Kuala Terengganu. Okey, umur dalam 30-an lah, lebih kurang Tuan Hafiz lah. Bayi-bayi Tuan Hafiz juga. Okey, sudah berkeluarga, anak seorang, wife pun seorang lah. Itu yang nak tahu tu. So dah ada wife lah, confirm Confirm. Okey. Saya sebenarnya dulu, sebelum ni lah, tahun 2000, tak ingat, 2015 kot. Dah pernah daftar dah Tun Excel. Masa tu Tun Excel lah. Kan? Masa tu join dengan orang kampung lah. Ada seorang brother tu, dia pangkat abang-abang lah. Dia ajak join, so join lah. Masa tu tak silap, SIM card berharga dalam RM100. RM100 kot. Ke RM80. Macam tu lah lebih kurang. Uish, kalau RM80 tu kira itu lagi lama tu. 80. Betul. Tak ingat lah 2000 berapa. Tapi SIM card RM80. Betul. Okay, lepas tu dah join tu, tak faham sangat pun kan. Sebab dia pun bercerita macam tu kan. Cerita pun lebih kurang, tapi tak apalah, kita register je sebab benda tu something new lah kan. Telco tapi boleh buat networking. Macam tu lah. Maksudnya kita tak perlu jual top up pun. Orang top up kat kedai, kita terima commission. Sebab sebelum tu saya pernah lah buat bisnes top up. Tapi yang tu kita kena buat kerja top up. Maksudnya kita kena reload dekat orang. Kena masukkan nombor phone. Yang masa tu pakai phone apa? Nokia hitam putih macam tu je. Masa tu 2009. Tahun 2009. Tapi yang tu berbeza sikit lah. Bila masuk Tun Excel ni, kita tak perlu jual top up. Kita cuma daftarkan orang satu kali je. And then orang tu dah top up apa semua kan. Kita dapat recurring commission lah. So benda tu pada saya menarik lah, unik kan. Cuma masa tu plan dia mahal. Betul lah tu. Mahal. RM30 dapat apa ya, lupa lah. Tapi memang mahal lah nak dibandingkan dengan pesaing. Dia tak kompetitif lah masa tu. Kecuali masa tu kalau betul-betul nak buat registration, nak buat duit, memang kena pujuk orang untuk daftar je lah. Kan, offer untuk orang buat duit itu je. Kita tak boleh nak offer dari segi penggunaan call. Sebab masa itu pun SMS pun mahal. Dia punya rate. Tak ingat lah berapa % tapi mahal lah. So masa itu saya tak nampak macam mana nak jual kan. Tak nampak lah. Sebab ramai je orang yang boleh buat. Tapi saya tak pandai nak buat. Faham. Support pun tak ada masa tu. Kan, mana ada webinar macam ni, tak ada. Kan. Yelah. Kalau join dengan dia pun kena ngopi dengan dia lah. Kalau nak
belajar yang dia. Tapi masalahnya upline saya tu dia tak buat sesi ngopi setiap hari. Jadi bila dah macam tu tak ada support, tak ada apa orang kata plan yang kompetitif. So mati Faham? dekat situ je. Last expired. Okey, lepas tu masa PKP tu saya terfikirlah kan, apa benda bisnes yang boleh bagi passive income. Maksudnya kita buat and then commission kita recurring lah. Sebab kita nak bina satu part passive income. So dalam kepala saya masa tu uh, industri telco je lah yang paling dekat yang saya nampak. Betul? Sebab dia subscription base kan. Betul, subscription base. Saya pun daftar lah beberapa telco lain sebagai ejen lah. Kebanyakannya memang kena bayar lesen dealer lah, maksudnya yuran dealer. Okay. Termasuk Tone Wow. Saya cuba dululah kan, mendalami study sikit-sikit lah kan. Jadi bila saya dah compare semua, pilihan saya adalah Tone Wow lah masa tu. Okay. Saya beli singkat 3 keping masa tu. Beli singkat sampai kat tangan, tak daftar. Memang tak daftar. Sampai singkat tu tak ingat dah letak kat mana. Sebab masa tu kita ada fokus buat benda lain kan. So tak fokus. Lalas tangguh, singkat hilang 3 keping. Masa tu singkat pun taklah murah sangat kan. Tapi sebab dah hilang, lalas biar macam tu je lah. Sampai satu masa tu bisnes saya agak semakin orang kata apa, drop kan, slow drop. So cepat-cepat lah saya cari backup. Saya cari balik Tone Wow ni kan. And then saya daftar lah. So bila saya dah daftar tu apa semua, memang saya nekat lah. Cuma pengalaman tak ada apa semua kan. Jadi bertatih dari zero balik lah. Itulah sedikit macam mana saya boleh kenal Tone Wow ni. Sebelum ni tuan buat borong Cina. Borong Cina. Oh, borong Cina. Faham. Banyak macam-macam lah produk kan. Tengok trend apa semua lah. Memang mostly memang online lah. Mostly online lah. Borong Cina memang online. Tak main offline lah. Cuma bila main borong Cina ni, dia macam kerja sekali dapat sekali macam tu. Maksudnya income aktif lah kan. Kalau kita tak buat seminggu, memang ketara lah kita punya sales income tu, memang tak ada lah. Berbeza dengan Tone Wow ni, kalau contoh lah kan, anak saya masa mula-mula dia keluar, masa dia umur 4 bulan tu dia dijangkiti virus tau. So dia warded dalam seminggu. So seminggu saya jaga sebab wife kerja. So saya seminggu, masa tu dah start buat Tone Wow lah kan. Dah ada lah commission. So bila saya jaga anak saya seminggu, commission saya tak masuk. Dia tak drop tau. So dekat situ dia lebih meyakinkan saya untuk itu waktu bila tu dah? Itu baru lagi lah, dalam setahun lebih. Tahun lepas awal tahun lepas. Tahun lepas lah. Seminggu tak buat tuan tapi income tu macam tuan kerja sebulan buat setakat yang sempat je lah kan. Yalah. Memang saya tidur kat hospital apa semua lah. Seminggu. Faham. Tapi tetap masuk dia punya commission tu. Yalah. Dia tak drop. Jadi dekat situlah dia memberi dorongan kepada saya lah. Sebab sebelum tu kita dengar je orang cakap kan, benda ni passive income. Betul ke kan? Betul apa semua kan. Bila kita lalui sendiri benda tu, kita rasa macam lebih yakin lah. Lebih yakin, lebih semangat lah nak buat kan. Betul kan? Sebab dulu masa saya ingat lagi pada tahun kedua ke tahun pertama saya buat, saya rasa belum tahun kedua lagi, baru setahun lebih saya buat. Tiba-tiba yalah, masa tu mak saya kerja lagi kan. Kerja mak saya tu kan jahit tu. Tak macam mana pagi tu bulan puasa, tiba-tiba masa kerja tu nak pergi KL naik kereta. Tahu-tahu je dapat call hospital, mak saya dah ke hospital lah.
Masa tu darah tinggi dia sampai dia punya apa kita panggil itu pembuluh darah apa? Pembuluh darah. Pembuluh Pembuluh darah dia darah tu dah bengkak kat hampir nak kepala. pecah. Jadi mak saya tu jadi stroke tau. Dia jadi stroke, dia lupa. Hmm. 1 minggu tu dia lupa Hmm. anak dia apa kan. Jadi sepanjang 2 minggu tu walaupun anak ada 5 kan, saya lah yang menjaganya. Dululah. Sebab saya seorang dia tak Hmm. kerja, jual SIM card. Tapi memang Hmm. masa 2 minggu tu sebelum nak raya tu memang tak ada fikir lah. Memang fikir kesihatan mak apa semua kan. Tapi itulah betul lah. Lagilah waktu tu komisen masuk waktu tu juga. Memang kita nampak lah benda ni satu peluang lah. Betul. Masa ada, duit pun ada. Itu masa tu income saya dah besar jugalah. Besar-besar belah-belah Betul. ribu lah. Dia macam tu lah dulu kan. Tapi saya nak tanya tu Hmm. satu benda lah. Dulu kalau tuan buat bisnes online, tuan main macam borong-borong Cina apa semua ni, income dia deras lah kan. Kan dia Betul. besar-besar. Tiba-tiba tuan nak Hmm. kena start dengan bisnes yang income dia start dengan kecil-kecil macam ni. Macam mana tuan boleh sanggup? Apa turning point tuan tu? Patah balik macam kau main Okay. kecil. Kita dah biasa main besar. Tiba-tiba kita main kecil. Apa turning point tu tuan? Untuk tuan boleh Okay. tinggalkan benda tu. Okay, dia macam ni. Dia rezeki kan. Sebenarnya bukan. Bila ada zaman kenaikan kita kan, kita kalau boleh jangan rasa macam benda tu sebab kita pandai. Hmm. Benda tu sebenarnya sudah diatur lah kan. Yelah, betul lah. Allah dah atur dah benda Dia tu. ada fasa dia. Sebenarnya bukan sebab kita pandai, sebab benda tu memang rezeki kita sebenarnya, betul tak? Yelah, betul lah. Sebab ada benda yang kita tak boleh kontrol. Banyak benda yang kita tak boleh kontrol lah. Jadi selepas dah makin drop tu ada jugalah intai peluang lain kan, tapi tak berapa nampak. Faham tak? Tu maksudnya kita pernah lalui contohlah zaman kegemilangan ke apa ke. Pada saya lah, itu bukan sebab 100% kita pandai, kita ni usaha je kan. Kalau dia kata dia tak nak bagi, tak dapat lah juga kan. Macam tu lah. So bila dah slow tu, makin slow, saya cuba cari peluang lain. Tapi saya sedar satu benda, tak mudah untuk dapat sesuatu peluang keemasan tu. Dia tak semudah tu lah. Jadi instead of saya tunggu kan, why not saya tak start dulu apa yang ada. So kalau boleh benda yang ada ni macam Ton Wow lah kan. Saya cari benda sampai bila saya nak bekerja keras. Macam tu lah. Sampai bila nak bekerja keras, sampai bila saya nak cari customer baru. Kan, sampai bila repeat on, dapat lagi customer baru, cari lagi customer baru. Yang paling sedia penting ada tak boleh retain kan. Betul. Yang paling penting income tu boleh diwarisi. Contoh lah kan, kita bukan nak minta, tapi kalau terjadi apa-apa kat kita, kan, selain dari harta ataupun aset yang kita ada sedia ada ni, cash flow bulanan tu, adakah pewaris kita dapat? Okey lah tuan, okey lah. Ini soalan out of the box. Saya suka tanya soalan-soalan susah. Okey. Kalau tuan nak katakan, okey, bisnes ni disebabkan tuan nampak dia punya repeat sale, dia based on subscription base. Dia sama je macam kita orang yang token Netflix, orang yang buat YouTube music ke, orang yang buat bisnes-bisnes macam telco ke kan. Dia based on subscription base. Astro, selagi mana orang terus bayar, selagi tu orang terus dapat income kan. Sebab itulah, contohlah ejen-ejen penapi air rental ke, dia suka orang rental berbanding orang beli cash sebab dia ada commission subscription base tu kan. Jadi sebenarnya peluang tu nak dapat income berkali-kali ni pada saya lah. Banyak je platform lain. Tapi kenapa telco juga yang menyebabkan tuan sangkut? Sedangkan banyak je peluang lain yang boleh telco dapat. ni satu je sebab dia produk keperluan. Orang kalau dia tak top up, dia tak boleh nak buat kerja. Bukan tak boleh buat kerja, nak contact kawan-kawan, ahli keluarga pun tak boleh. Sebab produk kan? lah. Sebab produk keperluan lah. Produk keperluan. Dan kalau kita tengok, dia dah berapa lama orang pakai. Saya sendiri pakai nombor saya yang sama sekarang ni dah 18 tahun. Betul lah tu.
Bayangkan 18 tahun. Katakan 10% darab dengan RM50. Kita ambil orang top up RM50. Kan? Dah 1,000 lebih, dekat 2,000 dah. Tu seorang. Ni kita cerita bab user lah kan. Yelah. Tu 10%. Kalau rank kita naik, percentage naik. Boleh cuba kira sendirilah kan. So benda ni orang kata sebenarnya dia besar lah. Sebab saya letak dalam kepala saya, seorang customer tu saya anggap saya boleh dapat RM500 walaupun singkat tu sudah RM20. Saya memang letak dalam kepala macam tu lah. Walaupun benda tu masuk sikit-sikit kan. Tu salah satunya lah. Lepas tu sebelum saya start Tone Wow ni, kena make sure dululah kita ada satu amount emergency fund lah. Betul. Untuk kita fokus lah. Sebab benda ni dia bukanlah, dia tak kecil juga, tapi dia tak sebesar macam main borong Cina lah. Betul lah. Macam tu. Tapi dia recurring. Itu yang mahal dia. Dia unik. Lepas tu sebenarnya tak susah nak close kan. Dan yang kedua, dia ada sistem networking tu lah. Walaupun saya ni bukan orang MLM. Betul. Saya kalau business networking ni, saya sebenarnya tak berapa minat. Tapi kalau saya minat dah lama dah tu, Excel tu saya pulut, saya boleh buat, tapi saya tak boleh buat. Maksudnya saya bukan kaki networking lah kan. Sebenarnya ramai je yang boleh buat, cuma saya yang tak pandai. Tapi bila dah Tone Wow dah bagi plan kompetitif, commission dia pun besar. Yang tu pun penting. Maksudnya company company tu sanggup tak untuk berkongsi profit sharing dengan agent? Dan kalau dia sanggup berkongsi, berapa banyak dia sanggup berkongsi? Tak banyak company yang sudi berkongsi sebanyak macam Tone Wow lah. Kan dia dah bayar 600 juta dengan 26%. Itu basic rank 26%, belum lagi naik rank seterusnya. So ni bagi saya satu platform yang unik lah. Betul macam Tuan Hafiz cakap, memang banyak je platform lain yang offer bisnes yang bagi passive income kan, tapi dia punya level passive income tu dia berbeza. Faham. Ada memang dia bagi passive income, tapi rate untuk orang terus setia untuk melanggan tu tak setinggi industri telco. Telco lah antara yang paling tinggi lah. Saya tak jumpa lagi yang lain lah kan. Kalau ada boleh maksudnya share. kalau telco ni pun orang stres dengan masalah expiry. Orang tak boleh keluar, tak boleh keluar. Maknanya dia tak experience lagi lah dengan produk subscription base yang bukan telco. Betul. Sebenarnya kalau orang yang dah pernah buat macam-macam bisnes, lagi-lagi dah beberapa bisnes yang macam Tone Wow lah kan, subscription base, diorang akan tahu beza. Memanglah ada cabaran kan, tapi cabaran dia tak sebesar ataupun tak sekuat di bisnes lain, tempat lain. So siapa dekat sini yang memang first time buat bisnes ke apa ke, rasa macam nak daftarkan orang, nak approach orang tu susah ke apa ke, sebenarnya bisnes lain lagi susah. Betul saya cakap, bisnes lain lagi susah. Kalau kita rasa Tone Wow pun dah susah, jangan mimpi nak buat bisnes lain, sebab bisnes lain lagi susah. Percayalah. Lagi susah lah kan, sebab yelah, kalau produk keperluan pun kita dah give up nak approach orang, dah kena reject sekali dua kali pun dah give up kan. Benda lain lagi lah. Kalau produk yang boleh cuba dikatakan 98% rakyat Malaysia guna pun, kita tak boleh jual. Dengan produk yang harga RM20 yang orang tak payah nak buat loan pun kita susah. Betul. Macam mana nak buat benda lain kan? Lepas tu produk dia dan dia punya commission plan tu, dia win-win tau. Company win, agent win, user pun win, client. Okay. So benda tu buatkan saya suka lah. Saya happy lah kan. Sebab dalam situasi ni dia tak ada orang yang tertindas. Jadi saya ni kan, kalau Tone Wow dia buat macam rental ke apa ke, saya kadang terfikir juga kan. Maksudnya saya jenis mudah kesian kat orang. Maksudnya kalau
untuk nak rental mesti kena bayar lebih kan. Jadi tak sanggup pun ada nak promote kan. Macam tu lah lebih kurang. Faham. Cuma bila produk telco ni, saya tak rasa serba salah nak promote. Sebab tu saya tak malu. Dulu, Faham. kenapa saya buat borong Cina? Sebab saya tak suka menjual dekat kawan-kawan ni. Oh, Ya, itu yang pertama lah. Dan yang kedua, saya buat apa-apa bisnes, saya tak pernah lah promote dekat orang. Tone Wow je satu-satunya bisnes yang memang saya approach je, kawan-kawan ke, jiran ke. maksudnya tuan memang kalau dah sampai level boleh approach kawan-kawan ni, maksudnya tuan punya confident pada produk tu Ya, lah. betul. Saya tak malu langsung lah nak share dekat orang kan. Mana kawan yang ada potensi nak buat duit atau buat bisnes, saya cerita lah pasal dealer. Faham. Dan tapi kalau saya tak tahu kawan saya ni macam mana kan, saya approach sebagai user je dulu. Betul lah. Sebab orang kadang-kadang dia ingat kita nak ajak dia buat macam MLM kan, cari orang lah Faham, lah kan. So saya filter dululah. Kalau dia jenis memang orang jenis suka ambil peluang, baru saya cerita. Kalau tak, saya cerita pasal kegunaan dia dulu. Betul. Kelebihan dia kan. So best lah buat Tone Wow sebab dia ada dua. Sama ada kita nak close dia sebagai user ataupun dealer. Faham. Dua-dua ada. Dia setengah bisnes ni dia tak sesuai pun untuk kegunaan saja. Nampak tak? Selalunya MLM MLM kita nak suruh dia guna, tapi serba salah sebab dia kena bayar mahal, kena bayar lebih. Betul. Produk MLM ni selalunya mahal. Jadi saya akan rasa serba salah. Yelah. Saya nak ajak dia jadi pengguna dekat produk company ni, tapi saya suruh dia keluarkan duit lebih. Jadi saya rasa macam something wrong lah. Sebab tu saya tak boleh nak go sangat dengan business networking yang macam MLM tu. So bila dekat Tone Wow ni memang saya, kalau tanya kawan saya sekarang ni, sebut je nama saya, memang orang akan tahulah singkat, orang kata banyak singkat sampai macam tu sekali lah. Kalau orang tanya saya buat projek apa sekarang kan, terus saya cakap singkat je. Terus lah kita offer lah kat dia kan. Dia tak nak jadi dealer pun jadi user. Kawan saya ada bisnes hotel butik pun semua kan. Memang saya close je. Walaupun dia ada bisnes hotel kan, saya tak malu sebab saya tahu dia boleh jadi user. Macam tu. Tapi tak betul kisahlah dia ada bisnes apa ke kan. Daripada dulu lah kan, saya start daripada tahun 2015 saya start kan, saya cerita. Kebanyakannya orang yang saya cerita kalau peluang buat bisnes, mostly yang daftar semua kan, tak pernah pun ada seorang ni yang komplain kan. Sebab kau lah ni aku join, sekarang ni aku kedana. Contoh lah kan. Sebab kau ni aku join, sekarang ni aku rugi. Tak ada lagi setakat ni orang yang datang marah saya minta modal balik ke apa ke. Biasanya bila dia buat, dia tak boleh buat, dia senyap. Sebab kita still berkawan dengan dia. Sebab satu, untuk dia nak mulakan perniagaan ni, dia pun tahu inilah modal niaga paling kecil lah yang dia boleh buat. Dan kalau dia tak boleh buat tu sebab memang dia memang dia lah. Sebab kita nak buat benda ni, kita tak perlu nak belajar teruk-teruk sangat nak buat benda ni. Kau boleh start dengan bisnes ni dengan family dulu. Dia betul. Macam tak perlu nak belajar heavy marketing dan sebagainya. Betul tuan kan? Betul. Saya bila tuan cakap pun saya terfikir, okey tuan, sekarang